Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung lagi PDPR pada hari ini. Hari ini kita masuk unit 16, Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kita lihatlah di sini apa yang akan kita pelajari. Ada 3 di sini. Yang pertama, ingat pesanan guru. Yang kedua, tenggelam dan timbul. Dan yang ketiga, kenali anggota badan kita. Jadi cikgu akan lihat satu per satu. Cikgu harap awak semua boleh ikutlah dengan pengajaran cikgu hari ini. Okey, kita lihat yang pertama, sains dan teknologi. Sebelum tu, buku teks muka surat 97. Murid boleh bersedia dengan buku teks muka surat 97. Tema 6. Sains, teknologi dan inovasi. Cuba kita lihat gambar ni. Ada beberapa gambar yang menunjukkan perubahan dengan adanya teknologi, sains serta inovasi. Aktiviti dia bersoal jawab berdasarkan bahan grafik. Jadi kita akan lihat satu persatu gambar ni dan kita akan bincangkan sama-sama. Okey, kita lihat yang pertama ni gambar basikal. Kalau kita lihat gambar ni, basikal ni biasa ada lampu. Gambar basikal ni lah gambar yang digunakan ketika zaman dahulu. Lepas tu basikal ni kalau kita naik lah, kalau naik zaman-zaman pada zaman dulu, kalau ada siapa yang masih sempat lah, agak letih sebab nak mengayuh. Lepas tu bila ada perubahan teknologi, kita dapat lihat basikal yang berinovasi serta berteknologi, di mana basikal ni dah ada gear. Lepas tu kita dah tak payah kayuh, yang ada boleh kawal. Lepas tu kalau ada kayuh pun tidak letih seperti basikal yang dulu. Ada pelbagailah perubahan teknologi yang lebih memudahkan kita. Okey, seterusnya gambar sterika. Sterika ataupun apa? Penggosok baju. Okey, sterika ni kalau kita lihat zaman dulu, kalau awak semua bolehlah tanya nenek-nenek, tok-ki kalau zaman dulu ni sterika ni dia gunakan arang. Dia letak arang kat dalam tu. Untuk tujuan dia adalah untuk memanaskan. Jadi bolehlah nak lepas panas tu bolehlah nak menyetrika baju. Tapi dengan perubahan teknologi dan inovasi. Okey, inovasi. Inovasi ni maksud dia menjadi lebih baiklah. Dengan adanya perubahan teknologi dan inovasi ni, kita dapat lihat sterika. Ada sterika yang menggunakan elektrik. Okey. Kelebihan dia kerja menjadi mudah. Gambar yang terakhir adalah gambar bekas sabun di situ. Jadi kita lihat dengan adanya inovasi botol sabun tu boleh jadikan sebagai tempat simpan alat tulis. Jadi di sini tidak berlakulah pembaziran. Maksud dia di sini, setiap apa yang ada pada zaman dulu berubah pada zaman kini kerana adanya sains, teknologi dan inovasi. Okey, kita lihat seterusnya muka surat 98. Sains dan kita mendengar dan bertutur. Ingat pesanan cikgu. Di sini ada dialog di antara guru dan kalang. Kalau lihat di sini, guru ni dia ada memberi pesanan kepada kalang. Lepas tu, pesanan yang diberikan oleh guru itu, kalang kalang menyampaikan pesanan guru tersebut kepada kawan-kawannya. Kita baca sama-sama. Yang pertama, cikgu harap awak semua bersedia untuk baca bersama-sama dengan cikgu. Kalang, esok ada benda yang kamu perlu bawa. Guru memulakan dialog. Lepas tu kalang memberi respon. Ya cikgu, apakah benda yang perlu dibawa? Bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, ini adalah pesanan yang diberikan oleh guru kepada kalam. Bagaimana kalam menjawab? Bagaimana kalam membalas respon
ataupun membalas pesanan yang diberikan oleh guru. Baiklah cikgu, apakah yang hendak kita buat? Kalan pun bertanya, apakah yang hendak kita buat? Baiklah cikgu ataupun baik cikgu, boleh buat dua jawapan di situ. Lepas tu cikgu pun membalas pertanyaan Kalang. Kita akan membuat uji kaji sains. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Jadi, guru memberi guru meminta Kalang menyampaikan pesanan tersebut kepada kawan-kawannya. Kita lihat di sini apa jawapan Kalang. Baiklah cikgu, saya akan sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan yang lain. Lepas tu Kalang pun terus masuk ke kelas. Bila masuk kelas, Kalang pun menyampaikan pesanan guru mereka kepada kawan-kawannya. Kita lihat di sini, ini adalah mewakili dialog pertama. Kawan-kawan, cikgu pesan supaya kita membawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Ini adalah dialog daripada Kalang. Lepas tu apa respon yang diberikan oleh kawan Kalang terhadap pesanan guru tersebut? Baiklah Kalang, kami akan membawa barang-barang tersebut esok. Jadi ini adalah cara bagaimana memberikan respon terhadap pesanan. Seterusnya kita lihat tugasan buku aktiviti jilid 2. Jangan lupa ya, jilid 2 muka surat 23. Okey, aktiviti 1 soalan dia lengkapkan dialog untuk memberikan respon. Jadi di sini ada dialog di antara Cikgu Amir dan Adib, Aina, Aiza dan murid-murid yang lain. Lepas tu bagaimana cara awak nak buat ni adalah pertama sekali baca dan fahamkan dialog terlebih dahulu. Kemudian cuba lihat dalam ni, atas ni adalah jawapan untuk menjawab respon. Jadi awak pilih jawapan yang sesuai untuk diisikan di tempat kosong. Kita lihat yang pertama. Cikgu Amir, murid-murid sila dengar pesanan ini. Okey. Bagaimana Adib memberi respon terhadap Cikgu Amir? Ya cikgu, apakah pesanan itu? Kemudian Cikgu Amir, esok kamu perlu membawa beberapa keping kertas lukisan. Kita lihat bagaimana Aina membalas respon Cikgu Amir. Baiklah cikgu, apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan itu? Okey, cuba lihat di sini. Apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan itu? Cikgu pilih jawapan ini kerana kita lihat respon seterusnya adalah jawapan kepada pertanyaan tersebut. Cikgu mahu kamu membuat buku scrap. Jadi, untuk dua pilihan jawapan ini, cikgu nak awak cuba cari sendiri. Pilih je antara salah satu ni mana nak letak tempat yang betul. Seterusnya, cikgu teruskan lagi dengan tajuk yang kedua iaitu tenggelam dan timbul. Tenggelam dan timbul ni kita dapat lihat ada dialog di antara Cikgu Amar. Ya, dia orang sedang buat uji kaji sains. Okey, aktiviti dia menyatakan maklumat tersirat berdasarkan grafik. Jadi kita akan carilah apakah maklumat tersirat berdasarkan grafik. Sebelum tu kita akan baca terlebih dahulu. Cikgu akan baca. Awak semua pun boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Cikgu teruskan, tenggelam dan timbul. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat ulang uji kaji sains. Mula-mula, murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Jadi sekarang ni Cikgu Amar nak buat satu uji kaji ataupun eksperimen sains lah. Yang pertama sekali, murid ni mestilah mengisi air ke dalam gelas plastik. Kemudian, mereka diminta memasukkan duit shilling
tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Okey, lepas je dah masukkan dah isi air ke dalam gelas plastik, murid-murid diminta memasukkan, ingat yang pertama duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek. Penyedut minuman tu kan panjang, straw tu kan panjang, jadi kena potong pendek. Masukkan di dalam gelas. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Kita lihat gambar pertama. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Okey, lepas je murid-murid masukkan semua bahan-bahan tadi, dapat lihat batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Gambar yang kedua. Penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Okey, manakala penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Jadi, ada dua hasil daripada uji kaji mereka, iaitu yang pertama, tenggelam, dan yang kedua, timbul, iaitu objek yang berat akan tenggelam. Okey, cikgu baca terlebih dahulu. Berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam. Apakah objek berat tersebut? Cuba fikir bersama-sama. Okey, objek yang berat adalah batu dan duit shilling. Objek yang ringan pula akan apa? Akan timbul. Kita lihat di sini gambar kedua. Penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Jadi, itu adalah maklumat tersirat. Kita dapat lihat perbezaan. Ingat dia, kalau bahan yang berat, bila masukkan dalam air, dia tenggelam. Kalau yang ringan, dia akan timbul ataupun terapung. Okay, ini adalah huraian daripada petikan tadi. Apakah maksud tenggelam? Tenggelam bermaksud sesuatu objek yang jatuh ke dasar air dan tidak terapung. Seperti tadilah, duit shilling, batu, kan? Bila dia dah letak dalam air, dia terus tenggelam, terus jatuh ke dasar air dan tidak terapung. Okey, apakah maksud timbul? Timbul ialah sesuatu objek yang berada di atas permukaan air. Bila masukkan dalam air, dia timbul ataupun berada di atas permukaan air. Maksudnya dia tak tenggelam lah, tak jatuh ke dasar air. Jadi kita lihatlah tugasan muka surat 24. Okey, baca teks kemudian lengkapkan jadual. Kita lihat sama-sama, di sini ada dua, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Ini adalah benda hidup dan yang ini adalah benda bukan hidup. Cuba lihat dalam benda hidup ada apa? Cuba lihat sama-sama. Ada manusia, ada tumbuhan, ada haiwan. Okey, lepas tu benda bukan hidup. Ada rumah, ada kerusi, ada basikal. Jadi soalan dia, soalan nombor 1, benda hidup seperti apa? Jawapan dia mestilah awak kena pilih dalam gambar ini. Sebab soalan dia nak benda hidup. Jadi jawapan dia cikgu dah sebut tadi, manusia, tumbuhan dan haiwan. Benda hidup seperti manusia, tumbuhan dan haiwan. Benda hidup memerlukan apa? Kita lihat gambar dekat bawah ni. Ada gambar air, lepas tu ada gambar rumput. Rumput ni adalah makanan kepada haiwan. Jadi jawapan dia benda hidup memerlukan air dan makanan untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya nombor 2, benda bukan hidup seperti, yang ni cikgu nak awak cubalah fikir dan cari jawapan sendiri. Okey, cikgu sambung lagi, kita lihat. Seterusnya muka surat 100, kenali anggota badan kita. Awak semua dah kenal kan semua anggota badan kita? Jangan ada yang tak kenal lagi. Mesti dah kenal mana kepala, mana badan, mana tangan dan mana kaki.
Okey, aktiviti dia membina dan menulis perkataan. Kita lihat di sini. Anggota badan kita terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian-bahagian itu ialah kepala, badan, tangan dan kaki. Mari kita labelkan. Jadi sekarang ni kawan kita ni nak kita labelkan. Ini dah cikgu dah labelkan semua. Okey, kita lihat dulu gambar nombor 1. Lihat sini. Nombor 1 merujuk kepada bahagian kepala. Seterusnya, nombor 2. Nombor 2 merujuk kepada bahagian badan. Nombor 3. Cuba lihat. Nombor 3 adalah tangan. Akhir sekali, nombor 4 adalah kaki. Jadi, di sini awak kena tulislah apa nombor 1 kepala, kena eja. Nombor 2 badan. Nombor 3 tangan dan nombor 4 kaki. Seterusnya kita lihat muka surat 101 menulis. Ada pilihan jawapan di sini 1, 2, 3, 4. Yang ni cikgu nak buat sama-sama. Okey, kita sebagai manusia sangat istimewa kerana kita mempunyai deria. Antara derianya adalah deria dengar, deria sentuh, deria rasa dan deria bau. Di sini kita lihat gambar dan kita cuba padankan gambar yang sesuai dengan deria yang betul. Gambar yang pertama. Mata. Mata ialah deria lihat kita. Kita menggunakannya untuk melihat. Jadi, memang betul lah dan jelaslah mata ini adalah kegunaannya untuk melihat. Jadi, dia adalah deria lihat. Yang kedua, hidung. Hidung ialah deria bau. Kita menghidu melaluinya. Jadi, kita menggunakan hidung untuk menghidu. Jadi, hidung adalah deria bau. Yang ketiga, telinga. Telinga ialah deria apa? Kita menggunakannya untuk mendengar. Jadi, kita menggunakan telinga ini untuk mendengar. Jadi, jawapan dia deria apa? Okey, mestilah deria dengar. Cikgu baca semula. Telinga ialah deria dengar. Kita menggunakannya untuk mendengar. Okey, gambar yang seterusnya. Lidah. Lidah ialah, okey, isi tempat kosong. Kita menggunakannya untuk merasa. Jadi, kita menggunakan lidah untuk merasa. Apakah deria tersebut? Jawapan dia adalah lidah ialah deria rasa. Okey, yang terakhir. Tangan ialah, okey, tempat kosong. Kita menggunakannya untuk menyentuh. Semua ada tangan kan? Jadi, kita menggunakan tangan untuk menyentuh. Jadi, tangan ialah deria sentuh. Yang ni, cikgu yakinlah awak semua dah faham dengan deria-deria tersebut. Jadi kita lihat tugasan. Buku aktiviti muka surat 25 dan 26. Okey, aktiviti 3. A. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Jadi, awak kena bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Okey, untuk latihan ni tiada pilihan jawapan. Jadi bila dah tiada pilihan jawapan, awak kena bina dan tulis sendiri perkataan. Dan mestilah berdasarkan gambar. Maksudnya gambar yang diberi ni lah di bawah ni. Okey, di sini kita dapat lihat ini adalah dalam mulut kita lah ada rasa-rasa. Di hujung sekali ada rasa pahit. Jadi bila kita makan, bila rasa pahit tu terus pergi kat hujung sini. Lepas tu ada rasa masam, masin dan manis. Jadi, untuk yang pertama, kita lihatlah fungsi lidah. Yang pertama, bahagian dalam lidah. Rasa pahit seperti buah. Yang ni cikgu dah beri jawapan. Ni buah apa? Buah peria. Okey, yang kedua, bahagian luar kiri dan kanan lidah. Rasa masam seperti cuka. Cuba lihat dekat botol tu dah ada tulis cuka. Jadi, jawapan dia cuka. Nombor untuk soalan seterusnya, gambar. Ada gambar apa tu? Ada gambar garam dan yang terakhir ada gambar gula. Jadi cikgu nak awak cuba eja sendiri bagaimana nak mengeja perkataan garam serta gula. Okey, yang terakhir, aktiviti 3 juga, B. Lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Yang ni awak kena
pilih ada pilihan jawapan di atas ni dan cuba lengkapkan, masukkan dalam pada tempat kosong dengan jawapan yang betul dan sesuai. Okey, tajuk dia jaga mata kita. Pilihan jawapan dia pertama, menggosok mata, menjaga mata, titiskan ubat, mengelap mata dan membersihkan habuk. Ini adalah cara kita menjaga mata. Okey, mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu tempat kosong supaya tidak rosak. Kita perlu buat apa supaya mata kita tidak rosak? Mestilah kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak. Okey, seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, bila awak dah tulis jawapan menjaga mata, jadi dekat menjaga mata ni awak boleh potong macam ni. Jadi, untuk jawapan seterusnya, tak perlulah ambil yang ni. Tak tertukarlah jawapan yang lain. Okey, perenggan kedua. Jika mata dimasuki habuk, jangan cuba fikir sendiri. Cikgu nak awak cubalah fikir sendiri. Salah tak apa, kita mencuba. Boleh dapatkan bantuan daripada ibu dan bapa. Okey, jadi selesailah untuk PDPR pada hari ini. Cikgu harap awak semua jawab tugasan yang diberi dan boleh hantar kepada cikgu selewat-lewatnya hari Selasa. Terima kasih dan Assalamualaikum semua.